Dividen akhir. Dengar. Sekejap dengar Saya tengok macam hanging. Okay, next time kalau lag atau hang beritahu Saya tak dengar. Saya yang cakap je ni. Kalau sangkut-sangkut beritahu je, saya berulang balik. Alright, kita sambung Kita sambung tentang equity pemilik. Alright, equity pemilik syarikat berhad menurut share. Ini subtopik dia lah, equity pemilik syarikat berhad menurut share. Okey. Akta syarikat 2016 dia require ataupun minta semua syarikat berhad untuk tunjukkan dalam PKK berapa modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. Dia kena tunjukkan berapa modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. Requirement Apa yang nak ditunjukkan dalam modal diterbitkan dan berbayar penuh? Yang pertama, kita nak tunjukkan bilangan share. Berapa unit share yang syarikat ini terbitkan. Share apa? Share keutamaan ke? Share biasa ke? Bilangan dulu. Kemudian nyatakan jenis dia. Dan kadar dividen. Ini hanya untuk share keutamaan saja. Jadi kita nak tunjuk dalam PKK kita maklumat modal diterbitkan dan membayar penuh mesti ada maklumat-maklumat ini. Bilangan share, jenis ada sekali maklumat tentang kadar dividen dia. Okey. Contoh. Ini contoh. Modal diterbitkan dan membayar penuh bagi syarikat Shah pada 1 Disember 2020 ialah seperti yang berikut. Ini diterbitkan dan membayar penuh. Maknanya dah diterbitkan lah. 2 juta unit 6% share utama pada harga RM1, 3 juta unit share biasa pada harga RM50. Dalam PKK tajuk macam biasalah. Letak nama syarikat dekat atas. Tajuk dia penyata kedudukan kewangan pada. Tapi ni saya tunjukkan ruangan equity pemilik saja. Yang lain sama. ABS dia sama, AS dia sama, LS dia sama. Cuma yang membezakan dia syarikat berhad dengan PKK yang kita dah tengok sebelum-sebelum ini ialah di bahagian equity pemilik. Pemilikan equity ni. Siapa yang sumbangkan modal. Untuk syarikat berhad, kita kena letak tajuk dia sebagai modal diterbitkan dan berbayar penuh. Garis, ini kepala tajuk. Kemudian kita listkan. Ingat tadi, 3 perkara yang kita kena tunjukkan. Yang pertama ialah berapa unit. Kemudian share apa. Untuk keutamaan, kena tunjukkan peratusan dia. Jadi daripada contoh ini, kita tahu syarikat Shah ni telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan. So kita senaraikan dulu share keutamaan kita. Harga tak payah tengok. Yang dia nak 3 benda je kan. Unit, jenis dengan dividen. Dan dividen ni pun hanya untuk share keutamaan je. So, harga RM1 terbitkan 2 juta. So, modal dia ialah RM 2 juta kat sini. Kat tepi ni, kat kolom RM. Syarikat juga terbitkan 3 juta unit share biasa. So, berapa unit? Jenis share apa yang kita terbitkan. Dan dalam RM 3 juta kali 50 sen 1.5 juta. Dan kita kena jumlahkan. So basically kalau soalan kelab, dia minta kita tunjukkan terbitan modal ini dalam PKK. Ini yang kita nak kena buat. Ni je. Kita nak buat PKK full. Ini je kita kena buat. Kita nak tunjukkan dekat equity pemilik ni modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. Itu je. Dah, that's it. Alright. Tengok contoh satu lagi. Contoh yang seterusnya ni. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekiranya syarikat itu ada 3 jenis share. So kita senaraikan semua. Tengok macam mana saya buat. Macam biasa tajuk, nama syarikat dengan tajuk penyata kedudukan kewangan. Modal diterbitkan dan bayar penuh, garis. Dia syarikat ini telah terbitkan 3 jenis saham. Yang pertama 8% share keutamaan,
Yang kedua, 6% share keutamaan. Dan yang ketiga, share biasa. So, kita senaraikan semua ni. Nampak? Mesti ada unit. Untuk share keutamaan ada dividen dia, kadar. Dan nama share tu. Jenis share tu. Lepas tu, RM2 kali 2 juta, 4 juta. Okay. Syarikat juga terbitkan 1 juta unit 6% share keutamaan. So senaraikan 1 juta, alamat ni saya tertinggal 6% share keutamaan. Kita kat sini, share keutamaan. Unit, berapa kadar dia, jenis share dia. Ini adalah RM. Dan yang ketiga, diterbitkan share biasa. So unit dulu, 5 juta, jenis share, lepas tu RM dia. Dah, settle. Itu je, habislah. Ada soalan? Jangan dulu. Juno nak balik. Okay. So, next ialah kita bincang yang soalan minggu lepas. Soalan yang saya bagi tu cabaran abad ke-21. Dah buat belum? Dah. Semak sini. Okey, soalan pertama diminta kita senaraikan jenis modal yang syarikat Perusahaan Nasional Berhad ni terbitkan. So ada dua lah. Yang pertama 9% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Yang kedua share biasa. Okey. Kemudian dia minta kita hitungkan modal diterbitkan kan. So, modal diterbitkan ni kita kena tengok dekat soalan ni ada dua terbitan kan. Terbitan pertama dan terbitan kedua. Tapi terbitan yang pertama ni hanya untuk share keutamaan hanya diterbitkan sewaktu terbitan pertama je. Terbitan kedua dia tak ada. Jadi untuk kita kira modal diterbitkan untuk share keutamaan, formula dia unit kali dengan harga 1.6 juta. Okay. Modal share biasa ada dua kali terbitan. Sebab tu dalam formula kita kena keluarkan terbitan pertama berapa, terbitan kedua berapa. Okay. So terbitan pertama, dekat perenggan yang ke atas tu dia beritahu syarikat telah terbitkan 1 juta unit saham biasa. Share biasa. Pada harga RM1. Terbitan kedua, bila tu? Jun kan? Jun, diterbitkan lagi 1 juta dengan harga RM1. So kita tambahkan baru dapat. Tambahkan kita dapat 2 juta. RM 2 juta. Clear? Sekejap Okey. Mana ni? Okey. Dividen. Alright. Syarikat dia ada bagi dua kali. Satu dividen interim, satu dividen akhir. So dividen interim untuk share keutamaan. Ingat formula dividen interim ataupun formula untuk kita kira dividen share keutamaan. Apa formula dia? Modal diterbitkan kali kadar kali tempoh. So modal diterbitkan kita tengok kat atas tadi. Yang kita dah kira tadi 1.6 juta. Kadar dia dekat soalan
dekat nama share keutamaan tu 9% kadar dia. Tempoh kita tengok. Dia terbitkan Februari dan tarikh tutup dia 27 Februari. So Februari dah habis dah, gone case, dah habis Februari. So kita akan mula kira tempoh dia daripada March. Dan dividen interim ini diputuskan ataupun diisytiharkan pemberiannya pada bulan Mei. So kita kira lah. March, April, Mei. 3 bulan je. 3 daripada tahun, daripada 12 bulan. So kita dapat 36,000. Okay. Interim juga diberikan kepada pemegang share biasa. Daripada perenggan itu, perenggan yang ada maklumat tentang dividen interim, diberitahu pemegang share biasa dapat 4%. So masa announce 4% ni ialah pada bulan Mei. Jadi masa itu pemegang saham biasa hanya tengok dekat terbitan pertama lah, 1 juta RM. Masa dia announce dividen interim untuk share biasa ni, hanya ada 1 juta unit pemegang saham. Harga RM1, so modal yang telah diterbitkan dan berbayar penuh untuk saham biasa ni 1 juta. So kita kira based on 1 juta lah. Formula dia ialah modal diterbitkan kali kadar. Modal yang telah diterbitkan untuk share biasa ialah 1 juta. Kadar dia ialah 4%. Kalikan dapat 40,000. Alright. Okey, dividen akhir. Dividen akhir pun kita kira asing, dividen share keutamaan dulu. Formula dia macam tadi juga, modal diterbitkan kali dengan kadar kali dengan tempoh. So modal diterbitkan kita dah kira tadi 1.6 million, 1.6 juta. Kadar dia 9%. Tempoh sekarang ni. Okay. Tempoh daripada selepas dividen interim tu. Dividen interim bagi masa Mei. So kita kena kira tempoh daripada Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okay. Yang dividen interim dah selesai. So sekarang ni tempoh selepas dividen interim sampai tutup buku berapa bulan? Kita kira lah. Tadi kita dah kira kan 7 bulan. So kita kali dengan 7 per 12. Tu dapat 84,000 tu. Alright. Untuk dividen akhir share biasa pula, dividen akhir share biasa, kita tengok dekat perenggan share dividen akhir tu, berapa peratus yang telah diisytiharkan? Diisytiharkan 3%. So formula dia lah modal diterbitkan kali kadar. Cumanya masa akhir tahun, disebabkan ada terbitan kedua, kita tengok sekarang ni, modal yang telah diterbitkan untuk share biasa, jumlah dia ialah 2 juta. Bukan lagi 1 juta. 1 juta, masa interim memang baru 1 juta modal yang telah diterbitkan. Tapi semasa dividen akhir nak bagi, kita ada 2 juta modal yang telah diterbitkan daripada terbitan share biasa. Kali dengan kadar yang telah di-announce dah 3%. So kita kali dapat 60,000. Okay. So kalau seorang minta jumlah dividen, baru kita tambahkan lah jumlah dividen interim, tambahkan dividen interim share keutamaan dengan dividen interim biasa. Kalau diminta jumlah dividen akhir, tambahkan dividen akhir 84,000 ni untuk keutamaan, tambahkan dengan dividen akhir untuk share biasa 60,000. Clear? Alright. So next, 4, dia minta bahagian equity. Dia nak kita tunjukkan macam mana kita rekod equity pemilikan untuk syarikat berhad ni dekat dalam PKK dia. Yang tadi juga sama. Yang first kali kita mesti letak tajuk, nama syarikat, kemudian tajuk. Equity pemilik, modal diterbitkan dan membayar penuh. Yang ini pada hujung tahun, jadi total yang telah diterbitkan. So untuk share keutamaan, 800,000 unit telah diterbitkan. Harga RM2, dapat 1.6 million. Untuk share biasa, awal dah terbitan pertama 1 juta unit, harga RM1 ialah 2 juta. Harga RM1, 2 juta. Jumlahkan dapat 3.6 juta. Kan? Selesai. Ada soalan? Ada soalan? Nana?
Yo. Ada soalan? Saya tak ada. Ya. Tak ada. Yang lain? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. So sekarang ni, baru berapa minit je sekejap Baru 2.30, 20. 2 minit je, 20 minit je. Okey, kejap. Aku ngantuk. Bising ayat. Ayat kan marah. Marilah bising sama-sama. YouTube tau. Oh ya. Tahu. Okey, tengok. Saya nak A++. Okey, 8-6. Dah buat belum? 8-6. Belum. Okey, tengok situ ada 6 markah. Ada 6 markah. Oh, ada terlebih langgan Okey. Soalan 5 ni sekejap lagi saya nak terangkan. Awak buat yang lain dulu. 8-5 dah, 8-5. Belum. Okey, buat kejap 8-5. Ya, Mira, kenapa? So, dalam buku teks tadi pun ada terlebih langgan. Mana kejap. Yang 8, yang ni ke? 188 tu. Ya ke? Sekejap Dia ada 50,000. Oh, okey. So, kena pulang balik je lah kan, lebihan langganan ni. Okey, kejap. Nanti saya terangkan balik. Buat 8-5 je. Tak perasan pula saya.
Nampak tak? Okay. Nampak. Alright, lebihan langganan ni senang sebenarnya. Dia benda yang sama. Bila kita nak rekod terbitan saham, kita kena buka 3 akaun, betul? Yang pertama, akaun permohonan. Kalau share keutamaan lah. Kalau share biasa lah. Yang kedua, kita akan buka akaun modal. Kalau share biasa lah. Kalau share keutamaan lah. Dan akaun yang ketiga yang kita kena buka ialah akaun akaun bank. Okay. So, kita nak rujuk soalan mana tadi Kita tengok soalan tadi lah. Soalan yang buku teks tadi tu. Ustaz 188. Tengok kejap kelas 188. Okay. First kali saya minta maaf, saya tak perasan pula tu. Kata tu. Dia kata, pada tarikh tersebut, akaun bank syarikat telah menerima lebihan langganan sebanyak RM50,000 untuk langganan share biasa. So, ini berkaitan dengan share biasa lah. Okay. So, kalau share biasa, kita kena buka yang pertama akaun permohonan share biasa. Kita kena buka akaun modal share biasa dan akaun bank share biasa. Okay. So tarikh dulu. Permohonan mesti debit. Catatan bergu dia kan. Permohonan dengan modal. Catatan bergu. Permohonan debit, modal kredit. Permohonan debit, modal kredit. Okay. So kita tengok. Tarikh dia bila kita start terbitkan saham kita. 2017 Februari 13 telah menerbitkan. Okay. Tentang share biasa kan. So share biasa RM1,000,000. RM1,000,000. Ini ialah modal share biasa. Okay, betul? Catatan bergu dia dengan modal lah. 2017 Februari 13 RM1,000,000
Permohonan share biasa. Boleh? Masya Allah. Clear? Terbalik Awak tengok terbalik ke? Oh ya ke? Kejap. Kalau macam gini, kalau macam gini, okey. Masih terbalik. Terbalik juga? Masih terbalik. Macam mana nak tak terbalik? Macam mana nak tak terbalik Okey, kejap, tak apa. Kejap. Teknologi menyusahkan. Okey, tak apa. Saya share kat awak. Buat dalam ni lah. Okey, kalau macam ni, nampak tak? Kalau macam ni. Nampak. Okey. Sekejap Cari pula tak ada.
Okey, untuk terbitkan saham, tiga akaun yang terlibat, permohonan, modal dengan akaun bank. So sekarang ni isu dia dekat permohonan share biasa, dekat share biasa. So kita buka permohonan share biasa dengan modal share biasa. Bank ni untuk dua-dua. Okey. So permohonan sentiasa debit 2017 bila kita terbitkan tadi Februari 13. Okey. Berapa kita terbitkan? 1 juta. Mungkin dia ialah modal share biasa. Okay. Catatan bergu, permohonan dengan modal. So, hari yang sama. Amount yang sama. 1 juta. Bukti dekat sini, permohonan. Okay, boleh Alright. Kemudian 27 Februari semua bayar. Tali tutup dan semua bayar. Masalahnya sekarang ni dia kata akaun syarikat telah menerima lebihan langganan sebanyak 50,000 untuk langganan share biasa. Jadi 27 Februari kita akan terima duit. Bank masuk kat sini. 2017 Februari 27. Dia terima daripada permohonan share biasa. Orang-orang yang mohon ni orang-orang yang mohon ni bayar, kita terima duit dari pemohon-pemohon bukan 1 juta, tapi kita terima 1,50,000. 1 juta besar 50, 1, 2, 3. Betul, ini. Kan? Dengar tak ni? Hello? Dengar. Okey. So catatan bergu dia, kita dapat duit, pemohon-pemohon ni bagi kita 1,50,000. Sedangkan kita terbit 1 juta tadi, tak apa, kita buat catatan bergu dia dulu. Tadi yang sama. Sini ialah bank lah. Catatan bergu. Terima 1,50,000. Okay, so ini macam sebelum ni juga. Cuma kat sini kita tak boleh nak tutup akaun permohonan. Sebab akaun permohonan ni ialah akaun sementara. Syarikat berapa? 1 juta je kan. Tapi kita dah terima lebih 50,000. So kita nak buat apa? Ulang balik lah. Keluarkan balik duit. Kredit 50,000. Tarikh yang sama lah. Nak pulang kat siapa? Pulang kat balik kat permohonan tu. Ada yang tak berjaya lah. Bermakna kita offer 1 juta je. 1 juta unit. Tapi permohonan sampai 1,50,000 unit.
So kita pulang balik. Mana-mana yang tak berjaya tu kita pulang balik. Datang bergu dengan permohonan lah, bank dengan permohonan. So, datang bergu, bank. Apa kita ulang balik tadi? 50,000. So, end up dia, permohonan share biasa, ngam. Sama lah. 105 000. Dah seimbang dah. Tak ada baki. Modal kita tetap RM1. Bank kita, end up, kita dapat RM1 je. Sebab 50,000 dah pulang balik tadi. So ini je lah. Tak ada apa pun. Okay. So, langganan ni yang tambahan dia. Kena keluarkan balik duit yang lebih tu, pulang balik dekat pemohon. Keluarkan balik, kreditkan bank, debitkan pemohon. Kreditkan bank, debitkan pemohon. Sebelum tu kita rekod apa yang sepatutnya. Yang sepatutnya mula permohonan kita nak terbitkan RM1 dengan permohonan RM1. Kemudian mereka bayar. Bayar kita rekod berapa duit yang kita terima. RM1,50,000. Debit bank, kredit pemohon. Lepas tu sebab terlebih, kreditkan bank, debitkan permohonan. Selesai. Boleh? Boleh tak? Okey. So patah balik dekat Terengganu tadi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah. 10 kali 1.5, 15 minit. Cuba buat 15 minit. Dah start buat ke? Lima minit ngam lah. 3.30 kita stop. Cikgu, Ya. yang dividen akhir kan, Ha? nak kira dia tu daripada tarikh terbit yang awal, daripada tarikh terbit ke tarikh yang dividen interim tu yang untuk share keutamaan? Soalan mana? 85. Soalan tu lah. Ni, Ha. 85. Teguh berdiri ni. Okey, kejap So September dah habis, dia terbit daripada September. Interim dia bayar. Disember dia bayar interim. Ini sebab tutup buku dia ni bukan 31 Disember tau. Dia tutup buku bila ni? Julai? Jun kan? Jun. Alright, kita kena tempoh je lah untuk dividen interim. Daripada mula diterbitkan, bila diterbitkan? September kira tak? Mana ada. Betul lah, diterbitkan. September tak? September dah habis. So kita cuma kira daripada Oktober, November, Disember kira tak? Kira lah sebab cukup sebulan tu kan. So tempoh dia ialah 3/12 lah. So nanti dividen akhir, berapa bulan tempoh kita nak kira? Daripada bila? Nana? Ya. Okay, share keutamaan. Dia yang isu dia dekat share keutamaan ni. Share biasa tak ada masalah. Share biasa, berapa modal diterbitkan dan berbayar penuh kali dengan kadar je terus. Tak ada masalah. So sekarang ni untuk share keutamaan je ni. Yang isu sikit. Okay. So saya ulang balik tadi. Kita bayar formula dividen keutamaan ialah modal diterbitkan kali dengan kadar kali dengan tempoh. So modal diterbitkan tak ada masalah kot, senang je kan. Berapa unit kali berapa harga, itulah modal diterbitkan.
kadar ada dekat soalan tu, ada dekat tajuk share tu. Sekarang tempoh kan. So untuk interim dia mula terbit September, habis tarikh tutup, bayar habis semua permohonan tu September, 3 September. So kita akan kira daripada Oktober. Interim dibayar pada Disember. So Oktober, November, Disember, 3 bulan je. So kita kali dengan tempoh dia dah 3/12. Okay. So dividen akhir pula. Tengok peregan dia cakap pasal akhir. Bagi tahun berakhir 30 Jun 2019, syarikat mengisytiharkan dividen akhir kepada pemegang syarikat keutamaan. Stop. Itu untuk syarikat keutamaan. Dia tak cakap pun berapa. Sebab kadar dah tetap dah 9%. Dan 5% dividen akhir kepada pemegang share biasa. 5% untuk share biasa. Okey. Nak kira dividen akhir untuk share keutamaan. Formula dia ialah modal diterbitkan. Berapa? 2 juta. Betul? Kali dengan kadar. Kadar berapa? Saya tu soalan ni ada masalah sikit lah. Tu 9, ni 7. Nak guna mana? Nak guna mana? 9 ke 7? Oh ya dia ada 2 Saya ingat sama yang atas tu. Kejap So maknanya dia ada 2 jenis share keutamaan dah ni. Betul tak? Okey. So kita kena pecahkan lah. Dividen interim. Sekejap Provided soalan ni tak salah. Tak mungkin lah sebab 2 markah je. Saya rasa soalan ni salah. Yang atas tu sama ada yang bawah salah ataupun yang atas salah. 2 markah je tu. Nana ada bawa, ada ni ke? Skema? Terengganu tak ada lah sendiri punya tu. 2 markah sikit sangat. Lepas tu yang share biasa tu pun dia ada terbitkan baru lagi. Mana? Kan yang atas tu kata 3 juta. Betul. Bawah 800. Betul. Okey. Tengok okey, kita anggap soalan ni betul lah. Kita anggap soalan ni betul. Okey, kita anggap soalan ni betul. Alright, awak tengok dekat ni penerangan saya ni. Okey. So kita kena kira asing lah. Dividen, kita kira dividen interim yang 9% dulu. Yang 9% ni yang baru lah kan. Yang baru kita terbitkan ni. So berapa yang modal yang telah diterbitkan? 1 juta kali RM1 So RM 1 juta lah. Betul? Betul. Kali kadar dia 9% lah. Kali tempoh dia. So dia baru terbitkan ni September tak kira. Tadi berapa bulan? 3 bulan lah kan? Yes. 3 bagi 12. Okay.
22,500. Berapa dapat? 22,500. Berapa dapat? 22,500. Okey. Kemudian sebelum terbitan yang baru ni, dia memang ada share yang 7%-nya share keutamaan tu kan. Lepas tu kita kira dividen dia pula. Dividen interim untuk share yang 7% share keutamaan ni. So, modal yang diterbitkan 2 juta. Betul? Ya. Kali kadar dia berapa? 7%. Kali tempoh. Tempoh nak kira daripada mana? Daripada Julai kan? Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ni 6 lah. Tempoh dia 6/12. 12. Faham tak? Faham. So berapa tu? 70. 70,000? Hmm. Okay. Okay, untuk share biasa pula. Dividen interim share biasa. Formula dia modal diterbitkan kali dengan kadar je. Okay, so modal diterbitkan. Masa dia announce dividen interim ni, bila? 31 Disember. 31 Disember. Berapa waktu ini modal ataupun share biasa yang telah diterbitkan? Awal-awal dia dah terbitkan 3 juta betul? 3 juta dengan harga RM1. Diterbitkan 3 juta unit. Harga berapa ni? 50 sen. 50 sen sebab tu modal dia RM1,500,000. Kemudian dia terbitkan lagi pada 800,000. September sebanyak RM800,000. Harga 50 sen. So berapa RM? 400. RM400,000. So setakat ini berapa modal share biasa yang telah diterbitkan? RM? 1,900,000. 1.9 juta, betul? Ya. RM1,900,000. Betul? Ya. Kalikan dengan kadar dia berapa yang nak bagi? 5%. 5%. 5% akhir. Tak. Mana ada interim tak ada. Oh, tak ada. Interim tak ada. Okay. Interim tak ada untuk share biasa. So yang kita kira ni dividen akhir lah. Dividen akhir. Dividen akhir share biasa lah. Kali dengan kadar 5%. Berapa tu? 95,000. Okay. So soalan yang dua tu, kalau dia minta ni hitung dividen interim share keutamaan kan. So kena tambahkan dua-dua ni lah. Kalau kata soalan ni betul. Kalau kata soalan ni salah, kita kena ambil yang 9% atau tak tahu lah. So kita kena pecahkan dulu pengiraan, lepas tu baru kita tambahkan balik. Faham? Faham.
Pergi soalan boleh buat Cikgu, Ya. yang apa dividen akhir dia tu, Ha? yang 9% tu kena kira daripada September lah. Oh, ini dividen, kita kira dividen akhir untuk ni pula share keutamaan Sekejap. Apa sih? Dia minta apa tadi soalan ni? Dia minta dividen. Oh, dah berhitung dividen akhir Dividen akhir kena semua sekali kan? Dividen akhir. Okey, share keutamaan. 9% ni yang kita terbitkan sejuta lah tadi kan. Kadar dia pula sekarang ni. Kadar dia daripada berapa kita nak kira ni. Last kita bagi dia dividen bila? Disember kan. So kita nak kira next lepas itu pula. So lepas Disember, Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. Sampai Jun je. Sampai tutup buku. So 6 bulan lah. 6 per 12. Berapa dapat kira kan? 45,000. 45,000. Kemudian kita kirakan pula untuk share keutamaan yang 7% ni pula. So modal diterbitkan memang 2 juta kali 7%. Tempoh dia pula sekarang ni. Berapa tempoh? Sama kan? Kita last bayar dia ialah pada bulan Disember. So Januari sampai Jun 6 bulan lagi. So awak tengok yang sebelum ni yang dividen interim, awak tengok yang 9% ni kat sini kan. Tempoh dia 3 bulan. Kemudian kita bayar yang akhir 6 bulan. Berapa bulan tu? 9 bulan je kan. Ialah sebab share ini baru diterbitkan September. So dia memang tak sampai setahun lagi. Tapi yang 7% ni interim kita bayar 6 bulan. Sebab kita kira daripada 1 Julai. Baki dia 1 Julai 2018. So yang dividen akhir lagi 6 bulan lah. 6 bulan yang seterusnya. Tempoh dia. Boleh? Boleh. So kalau soalan ni dia kata hitung dividen akhir, kita kena tambah tiga-tiga ni. Nanti jawapan awak oleh itu dividen akhir ialah sama dengan tambahkan tiga-tiga ni 45,000 campur 70,000 campur 95,000. Tak jawapan dekat situ. Kita kira asing untuk present jawapan kita tambahkan ketiga dia. Sebab soalan tanya berhitung dividen akhir. Jumlah lah. Kalau dia kata hitung dividen akhir,
Dah, tak ada apa lah. Senang je lah. Okay, so yang belum selesaikan semua soalan kat sini kat dalam modul awak ni. Mesti saya nak A++ ni. Siapkanlah. Bila awak buat nanti awak akan ada isu yang awak nak tanya. Oh, boleh tanya. Kadang-kadang saya pun tak dapat nak tengok semua kan, terlepas pandang. Jadi bila awak tanya baru saya boleh terangkan. Okay alright. So next cadangan kita nak cover apa Kalau katalah tak naik lagi minggu depan, kita masih lagi online lah. Tapi kalau kata nak ada extra, beritahu lah. Hari Sabtu Ahad boleh lah kot. Saya buat. Cuma beritahu awal lah. So nak cover apa next? Mira. Apa yang keluar dekat Mira? Syekh Utaman, Amira Afifah, 22,500. Sama Perakawanan. Sabtu Ahad lepas pukul 2. Oh, Sabtu Ahad lepas pukul 2. Okey. InsyaAllah. Tu tadi cikgu. Tadi kata dia tunjuk, macam mana awak dapat 22, apa yang 22 tu ni? Syekh Utamaan. Bersama Perakawanan. Okey, boleh. Bersama Perakawanan senang ke tu? Bersamaan Perakawanan. Tu ayat tu kan cikgu? Ha? Yang ayat berpanjang betul kena tengok apa yang tambah, apa yang kurang. Dia bersama Perakawanan ni kena buat jadual kan? Okey, boleh. Sebenarnya soalan ni famous ni, soalan bersamaan Perakawanan ni. Lepas tu dia lebih kurang macam kita selesaikan maklumat tambahan dekat soalan-soalan APU dengan PKK. Tu je. Kalau kita boleh buat penyelesaian maklumat tambahan dekat APU dengan PKK, bermakna senang je lah ni soalan Perakawanan ni. Okay, tak apa. Nanti kita tengok soalan. Ada soalan tak kat dalam modul kita ni? Ada. Ada kat mana? Saya letak kat belakang-belakang kan saya ni. Ke kat depan-depan? Yang 10. Bukan. Ni apa? Yelah, yang 10. Oh ni 21 22. Okey, 23. Empat ni account je. Euro 18. Ni pinjam bank. Tak banyak soalan kat sini. Tak apa, nanti saya cek soalan lain. Kita pakai dua soalan ni. Okey lah, nanti hari Sabtu ke Ahad Ush.
Sikit no markah soalan wajib. 5-10 markah. Okay, kita try lah. Penyata penyusunan bank. Satu-satu lah. Sabtu ke Ahad Ahad lagi yang lain. Saya tengok majoriti. Tak kisah asalkan lepas pukul 2, okey. Tak kisah asalkan pukul 2, okey. Ahad, alright. 2 orang Ahad. Ahad, okey. Ada kelas lain. Pukul 2 pun ada kelas, Isyirah. Okey lah, dah. So, confirm. InsyaAllah. Ahad. Tik persamaan perakaunan. Oh ya ke? Okey. Maklumlah. Tak IT savvy. Okay, so syarikat Berhad dah habis. Hopefully lah korang dapat lah kan benda-benda penting ataupun korang dapat tengok kehendak soalan. Tak adalah tengok soalan blur. Awak nampak macam nak baca jenis saham yang ada, mana nak cari kadar dividen dia, mana tengok tempoh dia, macam nak kira tempoh dia. So, semua saya dah terangkan dah. Tapi kalau tak dapat dengan penerangan saya ni, boleh ulang balik, tengok video balik atau tanya kawan. Dan cara paling efektif ialah siapkan ni. Saya nak A++. Sebab bila awak siap, pasti ada persoalan yang pasti ada soalan yang awak tak boleh jawab sikit. Tak semua lah. Yang awak nak kena tanya. Dia bila bertanya tu, dia akan generate lagi pemahaman awak. Sebab tu latihan ni penting. Latihan bukan nak menyusahkan. Tapi kalau awak rasa dia menyusahkan, dia susah lah. Tapi kalau awak rasa latihan ini untuk cek kefahaman saya, bermakna kalau saya tak boleh buat ataupun tersangkut-sangkut, ada benda saya tak faham lagi. Jadi saya kena tanya. Saya kena belajar lagi. Itu tujuan kita bagi soalan. Itu pun tujuannya kita nak siapkan soalan-soalan ni supaya pemahaman kita komprehensif. Kita boleh faham semua apa yang berkaitan dengan syarikat Berhad contohnya. Kita dah buat semua soalan, kita boleh tackle soalan. Tak kira lah macam mana soalan nak pusing pun, kita tahu apa core dia, apa sebenarnya asas dalam syarikat Berhad ni. Apa yang dia akan tanya, kita tahu. Jadi tolong siapkan siapa-siapa yang belum siap. Kalau tak faham, anytime boleh WhatsApp saya boleh terangkan. Kalau terangan type susah, kita WhatsApp call, macam-macam cara. Saya boleh buat, insyaAllah. Sekarang pun saya kat rumah je. Nak keluar pun tak boleh. Kan? Jadi, gunakanlah masa. Walau batch awak ni batch COVID kan, SPM tak tahu macam mana lagi ni. Tapi kalau kata ada SPM dan awak boleh dapat result yang baik, bermakna awak proof something yang belajar ni tak semestinya face to face, tak semestinya. Ada banyak cara untuk belajar. Yang penting keinginan dan kehendak kita je. Itu je. Kalau kita berkehendakkan, apa cara pun boleh. Alright. So, siapkan. Hari Ahad saya jumpa awak. Kita akan cover persamaan perakaunan. Sangat penting kepada yang asas dia tak berapa kuat sangat. Ini dia memang dekat tingkap tu. Aset liability belanja hasil. Kita akan cover balik, tingkatkan lagi pemahaman. Jadi kalau kita boleh buat persamaan perakaunan ni, insya-Allah soalan apur, maklumat tambahan kita boleh selesaikan. Okay alright. So terima kasih atas kehadiran. Tolong ajak lagi rakan-rakan kita. Saya tengok kehadiran 32, 33, 30. Total kelas kita ialah 60 je. 32 campur 29. 61. Separuh lagi yang tak datang ni.
macam mana ni. So beritahulah kawan-kawan. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cikgu. Alright. Sego. Okay. Alright. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Alright. Assalamualaikum. Cikgu.